Dan dalam pada itu kita melihat kerangka ekonomi baru yang disediakan oleh kerajaan menuju ke hadapan. Ekonomi madani adalah konsep yang menekankan untuk kita raise the ceiling, raise the floor. Jadi yang penting adalah kepada bagaimana kementerian-kementerian yang terlibat akan membina kerangka-kerangka kecil sendiri untuk melaksanakan segala yang diilhamkan menerusi ekonomi madani ini. Ya, dan untuk menjadi ekonomi 30 yang tertinggi, jika nak dibandingkan sebelum ini, kita berada di tangga yang ke-35. Jadi untuk mencapai ke anak tangga 30 itu juga menerusi PMKS, iaitu mereka yang berada ataupun mengusahakan industri kecil dan juga sederhana ini. Jadi kementerian yang terlibat adalah Menterian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Hari ini kita bawakan untuk membincangkan dengan lebih lanjut apakah yang dilaksanakan oleh KUSKOP untuk memastikan penterjemahan ekonomi madani ini menerusi pengusaha-pengusaha yang terlibat. Okey, kita bersama dengan YB Datuk Iwan Benedict, iaitu Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. YB Datuk, terima kasih bersama kami pada pagi ini. Terima kasih Saudara Isu dan Saudara Terence. Terima kasih YB. Dan kalau kita lihat sasaran untuk ekonomi madani, ia adalah sangat melengkapi, namun sasaran-sasarannya agak besar. Yang utama adalah menoktahkan miskin tegar dalam tahun ini juga. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Shu, membawa ekonomi Malaysia kepada 30 ekonomi yang teratas dunia. Bagaimana kerangka kecil yang disediakan oleh Kementerian KUSKOP untuk membantu terutama sekali PMKS yang mana akan menggerakkan enjin ekonomi negara dan terlibat dalam sebidang yang luas ekonomi kita ini. Silakan. Ya, Saudara Terence dan semua pendengar, penonton di luar sana, kita maklum dalam peluncuran ekonomi madani Malaysia yang telah diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita berhasrat untuk menjadikan negara Malaysia ini sebagai peneraju ekonomi Asia, dan ianya merupakan antara tumpuan utama dalam kerangka inilah. Dan komponen pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana merupakan agenda besar kerajaan bagi menjayakan hasrat tadi untuk menjadikan negara kita ini peneraju ekonomi Asia. Dalam masa yang sama juga kita mempunyai hasrat untuk menoktahkan kemiskinan. Jadi apa kaitannya dengan PMKS? Sebagai kementerian yang bertanggung jawab kepada pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana, kita melihat ini dan komited dan bersedia untuk menjayakan kerangka ini. Bagaimana? Itu persoalannya. Maka kita perlu yang pertama mengantarabangsakan syarikat pemula dan perusahaan kecil dan sederhana tempatan. Ini yang pertama. Keduanya kita kena memperkasahkan usahawan mikro dan usahawan informal, karena mereka ini yang dikategorikan sebagai penegak kecil dan penjajah kecil, kebanyakannya di kalangan keluarga B40, dan ada kaitannya dengan agenda untuk menoktahkan kemiskinan. Jadi ada dua segmen ini dan ada dua pendekatan kementerian. Terkait yang pertama tadi, saya menyatakan tentang kita mahu mengantarabangsakan syarikat pemula, startup companies dan juga PKS tempatan. Jadi bagaimana kita mengantarabangsakan mereka ini? Pertama, kita akan melipat gandakan ataupun memperkasakan program sedia ada kementerian, seperti program Business Export Program yang dilaksanakan oleh SME Bank dan juga SME Corp. Contohnya pada awal tahun ini, SME Bank telah membawa 11 usahawan ke Gulf Food Expo di Dubai, dan kita telah mencatatkan potensi jualan lebih 300 juta ringgit. Dan seterusnya pada bulan Februari pula, SME Corp membawa usahawan-usahawan PKS tempatan ke Turki dan telah mencatatkan potensi jualan sehingga 1.1 bilion ringgit. Inilah program yang kita akan lipat gandakan, yaitu Business Export Program. Apalagi strategi kita, pendekatan kita. Yang keduanya adalah untuk kita menggalakkan pembudayaan apa yang kita panggil sebagai ESG ataupun Environment, Social
governance sebagai komponen utama tadbir urus perusahaan kecil dan sederhana ini. Kerana kita maklum beberapa pasaran, contohnya pasaran Eropah, pasaran Kanada, pasaran di Amerika, termasuk di New Zealand dan di Korea misalnya, yang telah pun menjadikan ESG ini sebagai sesuatu yang mandatory kepada syarikat yang inginkan perkhidmatan ataupun produk mereka menembusi pasaran-pasaran di benua atau di wilayah ini. Jadi bagaimana kita menjadikan ianya sesuatu yang real untuk merealisasikan hasrat ini, kita akan memperkasakan program PKS Lestari ataupun ISIMI Sustainable Program yang dilaksanakan oleh ISIMI Corp supaya PKS tempatan kita adopt ESG ini dalam perkhidmatan dan dalam produk mereka supaya diterima oleh produk-produk di luar ini, di benua-benua yang saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, apalagi strategi kita, pendekatan kita untuk mengantarabangsakan syarikat pemula dan PKS tempatan adalah kita melipat gandakan nanti usaha untuk mendigitalkan bukan hanya daripada bisnes konvensional cara mereka berniaga secara konvensional sekarang, tetapi juga mengadaptasikan komponen digital di dalam perniagaan. Contohnya dalam aspek pemasaran. Kalau selama ini kita hanya berniaga di kedai misalnya, kita sekarang boleh berniaga secara digital. Itu sebab Coskop telah membangunkan platform MyMall yang selepas ini kita akan sepaduhkan untuk memasukkan elemen pembiayaan dan juga elemen kursus ataupun latihan keusahawanan secara online misalnya. Jadi ini antara langkah untuk kita mengantarabangsakan syarikat pemula dan juga PKS tempatan. Yang ini terkait dengan PKS lah tempatan. Keduanya yang saya sebut tadi, usahawan mikro dan informal. Jadi bagaimana kita juga mengantarabangsakan mereka ataupun memastikan mereka ini berniaga dan boleh menoktahkan kemiskinan. Pertama, kita telah kita telah meminta supaya Perdana Menteri menyalurkan peruntukan tambahan yang mana beliau telah bersetuju 100 juta melalui Tokun Nasional, dan supaya lebih banyak usahawan mikro, usahawan informal mendapat manfaat. Dan sebagai seorang anak kepada seorang ibu tunggal yang juga merupakan usahawan informal, saya bantu ibu saya berjual di tepi jalan, di tamu. Sebelum ini sesuatu yang personal kepada saya, dan saya memahami keperluan usahawan informal, usahawan mikro ini. Dan sebab itu saya ingin offer leadership saya melalui Coskop untuk menjayahkan agenda menoktahkan kemiskinan melalui pembudayaan keusahawanan ini. Jadi bagaimana caranya? Selain daripada pembiayaan yang saya sebut tadi, Perdana Menteri telah setuju salurkan tambahan 100 juta kepada Tokun Nasional, selain daripada 330 juta yang diumum pada bulan Februari awal yang telah pun disalurkan, dan selain daripada dana dalam Tokun, kita juga perlu bangunkan infra kecil kepada penjajah penegak kecil. Itu sebabnya saya telah kemukakan kepada Yang Berhormat Menteri Ekonomi cadangan dan keperluan penambahbaikan infra tempat mereka berniaga. Itu saya sudah kemukakan dia supaya beliau membantu saya dalam pelaksanaan inisiatif kemudahan rakyat. Kemudian saya juga mencadangkan dalam belanjawan tahun hadapan supaya kementerian kita diberikan sejumlah peruntukan untuk kita membantu penjajah penegak kecil ini membangunkan program tamu desa. Kita bantu bina kemudahan ruang niaga usahawan informal ini di desa-desa di luar kampung misalnya, di luar bandar misalnya, termasuk juga membekalkan keperluan berniaga mereka. Jadi ini
strategi kita untuk menjayakan kerangka ini. Satunya kita mahu mengantarabangsakan startup companies dan PKS tempatan, dan yang kedua memperkasahkan usahawan mikro dan informal kita melalui pendekatan dan strategi yang saya sebutkan tadi. Pasti PMKS, apabila kita melihat strategi mereka secara lebih jelas, adalah untuk mendominasi pasaran setempat, untuk mencari pasaran yang kecil itu. Tapi bagaimana untuk mengubah persepsi mereka agar menerima sasaran yang lebih besar, iaitu ekspor, yang merupakan satu hala tuju yang mungkin di luar daripada jangkaan PMKS yang sudah wujud sekarang. Untuk startup mungkin lain, sebab dia punya nukleus perniagaan adalah berbeza. Tapi untuk PMKS kita, tujuan dan sasaran mereka adalah selalunya pasaran setempat. Bagaimana untuk KUSKOP mengubah persepsi dan juga hala tuju mereka supaya mereka mahu diantarabangsakan? Betul saudara Terence, kalau kita lihat kepada sumbangan nilai ekspor di kalangan PMKS pada tahun lepas, PMKS telah menyumbang nilai ekspor sebanyak 144.5 bilion ringgit ataupun 10% lebih kepada keseluruhan nilai ekspor negara. Berarti selain daripada syarikat pemula dan PKS, usahawan kecil juga menyumbang kepada nilai ekspor. Cuma kita kena perlu perkasahkan lagi. Jadi tidak hanya produk ataupun perkhidmatan mereka dalam negara saja, tetapi perlu dibawa keluar. Jadi bagaimana kita mendukung hasrat ini? Kita telah mencadangkan dalam kajian separuh penggal RMK 12 ini dan seterusnya dalam belanjawan tahun hadapan, antara cadangan utama kita adalah untuk membangunkan pusat-pusat pengedaran ataupun distribution center di zon-zon dalam negara kita. 4 zon di Malaysia Barat ini, di Semenanjung, dan juga sekurang-kurangnya 2 pusat di Malaysia Timur, iaitu 1 di Sabah dan di Sarawak. Kita mempunyai agensi, iaitu UDA Holdings, yang mempunyai rangkaian mall mereka, antaranya Angsana Mall dan sebagainya, yang boleh kita bangunkan sebagai distribution center, dan sebagai DC, UDA Holdings boleh membantu membangunkan quality control yang sesuai untuk produk yang sesuai untuk dipasarkan kepada pengguna. Pembungkusan, pelabelan misalnya. Selain daripada hal-hal berkaitan dengan logistik dan pemasaran. Dan dalam masa yang sama, kita boleh, seperti mana saya katakan tadi, MyMall ataupun platform digital itu, supaya bukan hanya kita membawa syarikat PKS ke luar negara, tapi usahawan mikro yang mengeluarkan pelbagai produk ini juga boleh mula menjual secara online, sekurang-kurangnya untuk pasaran tempatan. Dan kenapa pentingnya syarikat yang berorientasikan ekspor ini? Karena pada saya, apabila kita membawa keluar produk dan mendapat kerjasama strategik daripada negara-negara lain, syarikat-syarikat lain di pelbagai benua yang saya sebutkan awal tadi, akan lebih banyak rakyat Malaysia yang bekerja dengan syarikat-syarikat ini untuk menambah produktiviti pengeluaran produk. Kita sebagai makluman perkongsian, PMKS ini telah menyediakan pekerjaan kepada 48% rakyat Malaysia. Dalam sektor guna tenaga ini 48% disumbangkan oleh syarikat-syarikat PMKS. Dan apabila PMKS ini mula mengekspor produk dan perkhidmatan mereka, sudah tentu ianya menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan. Dan bila ada peluang pekerjaan, ada sumber pendapatan, kita boleh membantu menoktahkan kemiskinan. Di KUSKOP juga saya ingin melihat kita menangani kos sara hidup yang juga dihadapi oleh pengusaha-pengusaha kita, usahawan-usahawan mikro dan informal kita.
misalnya. Jadi kita juga telah mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kita akan susuli dengan libat terus dengan Kementerian Kewangan cadangan kita ini cadanganlah supaya dapat dimasukkan dalam belanjawan madani 2024 misalnya. Bagaimana kos barang harga barang di Sabah, Sarawak, Malaysia Timur itu boleh dikurangkan jurangnya perbezaannya dengan kos barang di sini. Jadi saya telah mencadangkan supaya gerakan koperasi, melalui gerakan koperasi harus ada subsidi pengangkutan kargo barangan daripada Pelabuhan Klang ke Pelabuhan Kota Kinabalu dan Pelabuhan Kuching. Supaya bahan keperluan asas harian di sini melalui subsidi tersebut rakyat Malaysia Timur masih boleh menikmati harga yang hampir sama ataupun lebih baik kalau harga samalah. Dalam masa yang sama, subsidi itu, kargo yang kita subsidikan melalui Federasi Koperasi itu boleh membawa barangan daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak dan produk daripada Malaysia Timur sampai Sarawak juga boleh dibawa ke sini. Jadi saya mencadangkan supaya subsidi itu disalurkan kepada Federasi Koperasi. Dan daripada Pelabuhan Kota Kinabalu, Pelabuhan Kuching ke kampung-kampung di luar bandar di Sabah dan Sarawak juga harus ada mekanismenya membantu mengurangkan harga barang itu supaya tidak terlalu mahal di luar bandar melalui subsidi pengangkutan melalui koperasi. Jadi inilah antara pendekatan yang kita mahu. Pertamanya bagaimana kita melipat gandakan sumbangan kepada nilai ekspor negara di kalangan PMKS tempatan dan dalam masa yang sama antara dua benua ini, dua wilayah dalam negara kita, Malaysia Timur dan Malaysia Barat, melalui kita menangani perbezaan kos perniagaan harga barang dan sebagainya. Banyak sebenarnya program yang direncanakan untuk membantu PMKS ini meningkatkan pendapatan mereka keluar daripada garis kemiskinan dan sebagainya. Jadi kita tak nak kalau boleh bila ada program yang dilaksanakan oleh pihak kementerian ramai yang tak tahu kan. Jadi anda boleh ikuti sebenarnya di laman media sosial KUSKOP sendiri ada banyak sebenarnya program-program yang akan menanti anda semua untuk membantu perniagaan anda, mengembangkan perniagaan anda dan juga pastinya meningkatkan kadar capaian perkhidmatan dan juga barangkali apa jua produk yang anda usahakan. Dan juga kalau kita lihat Trans Borneo Highway yang bakal disiapkan nanti bakal mengurangkan kos pengangkutan. Di Sabah pun ada jaringan yang telah siap dan saya difahamkan tempoh perjalanan dikurangkan separuh daripada sejam menjadi 30 minit dan sebagainya. Jadi ini akan mengurangkan kos perniagaan secara tidak langsung dan membantu memperkembangkan lebih ramai lagi PMKS di luar sana. Okey, terima kasih Wabi Datuk bersama kita hari ini untuk berkongsi berkaitan apakah perkara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk menterjemahkan ekonomi madani. Dengan itu kita akan berehat seketika dan kembali bersama dengan anda sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia.